أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Surah Al-Imran. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan hendaklah ada daripada kamu satu golongan yang menyeru kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat Islam supaya ada di kalangan mereka satu puak, satu golongan yang terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Yang dimaksudkan dengan yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada al-khair. Asal kataan al-khair dengan makna yang baik. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan al-khair yang baik di sini ialah agama Islam yang sempurna, yang lengkap, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang diajar dalam masa 23 tahun. Bermula daripada mengajak manusia kepada mengucap dua kalimah syahadah, menjadi orang Islam, sehinggalah beribadat kepada Allah. Seterusnya menjalani cara hidup, berumah tangga, bernegara dan bermasyarakat dengan seluruh ajaran Islam yang sempurna, yang lengkap. Bukan menebuk-nebuk dan mengambil sebahagian daripada ajaran Islam dan menolak sebahagian yang lain. Hendaklah dilakukan dakwah, mengajak manusia supaya mengikut agama Islam dengan sepenuhnya, beramal dengan apa yang boleh diamal. Yang tidak boleh diamal kerana tidak mampu, hendaklah percaya dan berusaha untuk beramal dengannya. Sembahyang, tiap-tiap orang mesti menunaikan sembahyang selagi ada akal, selagi ada fikiran. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, duduk. Tak mampu duduk, maka berbaring, mengiring, melentang. Tak boleh bergerak, maka sembahyang dengan lintasan dalam hati saja. Selagi ada akal, tidak boleh meninggalkan sembahyang. Puasa kepada mereka yang mampu. Orang yang uzur dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dengan membayar fidyah ataupun dengan qada. Mengerjakan haji kepada mereka yang ada harta. Sekiranya tidak ada harta, walaupun haji tidak wajib kerana tak cukup syarat, dia tidak boleh mengatakan haji tidak wajib pada keseluruhannya. Tak wajib bagi diri dia saja, tapi hukum haji tetap wajib. Begitu juga menjalankan undang-undang jenayah Islam. Pencuri dia potong tangan, perampok dan penyamun dikenakan hukum hirabah, dikenakan hukum qisas dan hudud kepada penjenayah. Masalah dia tidak boleh menjalankan hukum kerana tidak ada pemerintahan. Itu satu masalah yang lain. Dia mesti percaya kepada hukum ini. Dia tidak boleh mengatakan hukum ini tidak wajib. Kalau kata tak wajib, bermakna Islamnya tidak sempurna. Mestilah mengajak dan mengajar manusia kepada semua ajaran Islam. Itulah dakwah yang betul. Dakwah yang memenuhi tajuk Islam ataupun maudhu' Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berdakwah sebahagian saja, sekadar mengajak orang sembahyang cukup, pergi haji cukup, itu cara dakwah Bani Israel
yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala menyebut Bani Israel, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adab. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian. Mereka menerima kebinasaan hidup di dunia dan di akhirat dicampakkan ke dalam azab neraka. Bani Israel percaya kepada Nabi Musa AS, percaya kepada Allah. Tetapi apabila pembesar-pembesar mereka mengerjakan maksiat, mengerjakan zina, lalu mereka meminda hukum hudud yang diwajibkan kepada hukum rekaan manusia, maka Allah Ta'ala melaknat dan mengutuk mereka. Dan barang siapa yang beriman dengan sebahagian kitab dan tidak percaya dan tidak beramal dengan sebahagian yang lain adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata kepada kamu. Berdakwah mestilah ilal khair, kepada semua kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Sifat yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang baik. Bukan saja berdakwah, mestilah memerintah, menyuruh orang buat baik. Sekiranya orang tak semayang, suruh dia semayang. Sekiranya orang yang tidak menunaikan zakat, suruh dia menunaikan zakat. Suruh orang mengerjakan apa-apa kebajikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran mesti dicegah. Kalau berdakwah saja, suruh orang buat baik saja, kemungkaran tidak dicegah, maka tidak mendapat kebahagiaan, bahkan mendapat kecelakaan, mendapat kehinaan. Allah Ta'ala menyebut tentang Bani Israel, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahun an munkarin fa'luh. Dilaknat kaum Bani Israel melalui lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam, sebabnya kerana mereka itu melakukan kerja-kerja yang melampaui batas. Ya, antaranya ialah mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. Bila ada kemungkaran, mereka tak cegah kemungkaran itu. Dan Allah Ta'ala mensyaratkan rahmat dapat kepada umat Islam apabila mereka memenuhi sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan hendaklah betul menolong di antara satu sama lain. Betul menolong, menyuruh kepada yang baik, menegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dapat rahmat, mestilah melaksanakan sifat-sifat yang dikehendaki Allah dalam ayat-ayat yang tersebut. Menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran menjadi fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah bagi menguasakan undang-undang di dalam negara yang memerintah. Fardu ain bagi tiap-tiap sesiapa yang melihat kemungkaran ada di hadapan dia, orang tak punya yang baik, dia kena suruh sekurang-kurangnya anak isteri dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Sesiapa di kalangan kamu yang melihat perkara yang mungkar, hendaklah dia mengubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah,
Tak mampu benci dalam hati. Benci dalam hati adalah selemah-lemah iman. Dan hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluf, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal." Maksudnya, tiadalah seseorang nabi yang dibangkit oleh Allah di kalangan umat zaman dulu sebelum daripada aku, melainkan Allah Ta'ala jadikan bersama dengan nabi itu sahabat-sahabat yang setia kepadanya dan pengikut-pengikut yang ikut ajarannya. Apabila Nabi itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka lahirlah penyelewengan di kalangan pengikut-pengikut dia. Ada orang yang membuat perkara yang tak suruh, yang tak disuruh dibuatnya, yang dilarang dibuatnya, lalu mereka melakukan kemungkaran. Maka sesiapa yang berjihad menentang kemungkaran itu dengan lidahnya, dengan tangannya dia beriman. Sesiapa yang berjihad menentang kemungkaran itu dengan lidahnya dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad menentang kemungkaran itu dengan hatinya dia beriman. Dan tidak ada lagi iman selepas itu, walaupun sebesar biji sawi yang halus. Dengan makna kemungkaran yang merupakan iman, kemungkaran akidah, hendaklah dicegah. Kemungkaran akhlak hendaklah dicegah. Kalau tak cegah kemungkaran ini, kemungkaran akhlak yang haram, maka berdosa. Kemungkaran akidah, kalau tak dicegah, maka jadi kufur. Sekurang-kurang yang benci dalam hati, tak setuju dengan kemungkaran yang berlaku, dengan kekufuran yang berlaku, kalau sekiranya tidak ada rasa apa-apa, melihat maksiat yang berlaku, tak ada berasa apa. Sudahlah, tangan tak cegah, mulut tak bercakap, hati tak ada berasa apa. Macam orang demam. Orang demam tidak ada rasa kelazatan makanan. Tak ada rasa. Kalau makan pun berasa pahit. Dia tengok kemungkaran, tak ada rasa apa pada dia. Biasa saja. Dah perkara awak dah tahu sudah. Kalau kemungkaran itu, kemungkaran dosa, dia berdosa. Kalau kemungkaran itu kufur, dia jadi kafir sama. Tidak ada iman, walaupun sebesar biji sawi yang halus. Di sini menunjukkan kepada kita betapa kewajipan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran adalah perkara yang besar di dalam agama Islam. Kalau tidak, maka orang Islam akan ditimpa bala, akan ditimpa bencana. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Sama ada kamu menyuruh pada yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, ataupun tidak ada langsung. Tidak ada orang yang berani menegur kemungkaran yang berlaku. Tak ada orang yang berani bercakap. Semua pekat diam mereka. Di masa itu, Tuhan jadikan orang-orang yang jahat menguasai kamu. Lalu orang-orang yang baik berdoa. Doanya tidak berkenan oleh Allah Ta'ala. Dia baik, tapi baik macam kayu duduk saja. Dia berdoa. Doa tidak berkenan oleh Allah Ta'ala. Maka celakalah umat itu. Tunggulah bencana yang akan menimpa mereka. Allah Ta'ala menyelamatkan umat Muhammad SAW selagi ada orang yang menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kalau dalam masyarakat semua pakat diam mereka, maka tunggulah bala yang menyeluruh akan menimpa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.